Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita sentuh sedikit tentang suatu tajuk di bawah tuntutan kalimah, yakni kemahuan Allah Subhanahu wa taala ialah syukur. Dan tajuk kita tengok sikit hakikat syukur. Tajuk ini berat dan rasanya seperti saya akan membaca perkara-perkara yang boleh menambahkan sedikit lagi penghayatan di samping maklumat ataupun ilmu yang sudah sedia ada pada diri tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Di mana kita bincang ini berdasarkan konteks ayat kita, alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Dan dalam perbincangan kita pada minggu lepas, kita telah pun sentuh di antara kemahuan Allah bila sebut alhamdulillah, membersihkannya, tunduk kepadanya, redha dengan ketentuannya, dan cuba mengenang budi segala kebaikannya, dan seterusnya memberi hak-hak yang sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lillah yang kita baca itu, li itu bermaksud kepunyaan, ditafsirkan dengan arti yastaqirru huwa, yakni menetap ataupun tetap ataupun beradalah puji itu pada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas dari sudut kelebihan berkata ataupun menghayati alhamdulillah ini, pertama, Allah sahut setiap perkataan yang kita sebut alhamdulillah. Di mana Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba berkata alhamdulillah, Allah pun berkata hambaku telah memujiku. Ini sedutan daripada hadis yang telah kita baca sebelum ini, yang mana bila seseorang berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi. Kemudian dari sudut lain, Allah suka kepada orang yang berkata begitu dengan merasai kebesaran Allah. Di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan redha kepada hamba yang memakan sesuatu makanan seraya memujinya di atas kurniaan makanan itu, atau meminum sesuatu minuman seraya memujinya di atas kurniaan minuman itu. Jadi Allah suka, Allah rasa bahagia apabila kita berkata alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah ini tuan-tuan semua sudah maklum, dia lebih baik daripada segala isi dunia. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah memberi apa-apa nikmat ke atas seorang hamba
lantas dia pun berkata alhamdulillah dengan penuh perasaan, melainkan sesungguhnya apa yang diberikan kepada Allah itu lebih afdal dari apa yang telah dia ambil. Maknanya sebesar mana nikmat yang kita dapat, tapi bila kita balas balik kepada Allah dengan melahirkan rasa terhutang budi dan rasa panggil untuk bersyukur kepada Allah, maka lafaz dan luahan perasaan kita itu lebih besar lagi nilainya daripada nikmat yang kita dapat daripada Allah SWT. Itulah besarnya kalimah alhamdulillah. Kemudian seterusnya, dari sudut ganjaran hanya Allah sahaja yang tahu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, kalaupun dunia dan segala isi yang berada di dalam genggaman seorang lelaki daripada umatku ini boleh menguasai segala yang ada di dunia, lalu lepas tu dia berkata alhamdulillah, nescaya alhamdulillah itu lebih afdal dari segala apa yang ada di dalamnya. Itu maklumat yang sedia kita dengar tentang alhamdulillah. Tapi kita nak tengok sedikit pengertian syukur, di mana sejauh mana syukur ini boleh membahagiakan kita dan dia boleh memberi suatu kelazatan apabila dihayati dalam hidup.